Okay, so dalam tajuk matriks ni, okay, kamu tengok ni ada berapa perkara yang kamu kena belajar dalam tajuk matriks ni? 8. Okay, ada 8. Okay, so semua nampak ada 8 yang cikgu paparkan dekat skrin sekarang. So, kita sekarang ni untuk malam ni, kita nak belajar perkara yang keempat, iaitu pendaraban matriks dengan suatu nombor. Okay, so yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni kita dah selesai. Yang pertama dengan yang kedua kita selesai masa dekat KV, kita dah cover. Yang ketiga ni penambahan dan penolakan matriks ni yang cikgu ada bagi dalam WhatsApp tu, WhatsApp group. Okay, dan hari ni yang keempat kita buat secara Google Meet lah. Okay, so hari ni yang keempat kita nak tengok pendaraban matriks dengan suatu nombor. Right, jom kita tengok. Oh, sorry. Kita bukan nak tengok konsep matriks kita nak tengok pendaraban matriks. Sekejap ya. Okay. So, pendaraban matriks dengan suatu nombor. Jadi, untuk malam ni punya kelas yang pendaraban matriks dengan suatu nombor ni. Okay. Dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Okay, dengar. Alright. Dengar cikgu. Dengar cikgu. Okay, good. Okay, sebab macam ni cikgu, sebelum kita mula, cikgu ni sebelum ni cikgu buat kelas, cikgu 6 kali terkeluar daripada kelas sendiri tau. Cikgu cakap seorang-seorang, rupanya cikgu dah terkeluar daripada kelas sebab cikgu pun rupanya ada masalah line jugalah. Okay, jadi Kalau cikgu terkeluar kami bagi tahu. Kalau cikgu terkeluar, cepat-cepat kamu alert cikgu dalam WhatsApp Okey. Nanti kan cakap seorang-seorang pula kan. Okey cikgu. Buat kamu pula kan. Okay, thank you. So, dalam kelas malam ni, pendaraban matriks dengan suatu nombor. Okay, kita nak belajar 3 perkara lah. Pendaraban matriks ni dengan suatu nombor ni. Yang pertama, di akhir kuliah ni kamu akan dapat yang pertama, mendarab suatu matriks dengan suatu nombor. Okay, itu yang pertama lah. So, habis kelas nanti kamu mesti boleh darab matriks dengan suatu nombor. Yang kedua, habis kuliah ni, kelas ni kamu mesti boleh melakukan pengiraan matriks yang melibatkan penambahan, penolakan dan juga pendaraban. Okey, itu perkara yang kedua yang kamu akan belajar hari ni. Dan yang ketiga, bila habis kelas nanti, kamu mesti boleh menyelesaikan persamaan matriks yang melibatkan pendaraban. Alright? Okey, jadi 3 perkara ni yang kita akan belajar malam ni, insyaAllah. Okay, so kita tengok terlebih dahulu. Yang pertama, nak darab matriks dengan nombor ni, soalan cikgu akan terus tunjukkan soalan. Soalan, selesaikan pendaraban berikut. Okay, so soalan yang pertama, ini adalah suatu nombor dan ini pula adalah suatu matriks. Okay, jadi bila kamu nampak ada nombor dekat luar matriks, itu maksudnya operasi pendaraban lah, operasi darab. Kamu kena melakukan proses pendaraban. So, macam mana cara nak darab? Okay, cara nak darab ialah kamu mesti darabkan nombor yang di luar. Okay, nombor yang di luar matriks mesti didarabkan dengan semua unsur yang ada di dalam matriks. Alright? So, kamu akan darab satu persatu macam inilah. Mula-mula 3 darab 1. Okay, 3 darab 1 kamu dapat berapa? 3. Okay, so 3 darab 1 tau. 3 darab 1, kamu akan dapat 3. Dan 3 lagi darab 2, kamu dapat 6. Dan 3 darab dengan 4, kamu dapat 12. Jadi senang je, darab je macam biasa. So, jawapan akhir dia adalah 3, 6, 12. Boleh? Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu lah sambil ulang kaji ni. Matriks yang 3, 6, 12 ni. Okey, yang kamu nampak ni, 3, 6, 12 ni. Yang ini kan. Okey, apakah peringkat matriks ni? Sambil-sambil kita ulang kaji lah. Siapa boleh jawab? Apakah peringkat matriks? Ingat lagi tak peringkat matriks? Dalam video yang cikgu bagi dalam grup tu ada ulang kaji pasal ni. Laju kot. Laju. Okey.
Laju ada berapa laju? Ada Satu. satu. Ada satu. Satu. Laju ni yang menegak lah. 3 baris. Okay. Baris ada Yes. 3. Betul. Aslah jawab betul. Aslah jawab dekat chat. 3 kali 1. Peringkat matriks ni adalah 3 kali 1. 3 sebab ada 3 baris dan 1 tu sebab ada 1 laju. Okay, so sambil-sambil kita ulang kaji yang lepas sebab soalan exam pun biasa tanya apakah peringkat matriks. Jadi sambil-sambil tu kita ulang kaji lah. Okey, itu soalan yang pertama. Maksudnya kita darab je macam biasa tapi darab tu darab dengan semua unsur lah. Okey, jom kita tengok soalan nombor 2 pula. Okey, yang ni adalah suatu nombor iaitu -5. Okey, dan yang ni pula adalah suatu matriks. Cikgu buat rapat sangat tu Okey, itu adalah matriks. Dalam tu ada unsur 2, 0, -1. Okey, jadi macam mana cara kita nak darab kalau matriks yang macam ni pula? Cara dia sama macam tadi, kita darab nombor yang dekat luar iaitu -5 kena darab dengan semua unsur kat dalam matriks. Jadi -5 ni kan, tak kena pula -5 tu kat situ. -5 ni kita kena darab dengan 2. Okay, first -5 darab 2. Jadi berapa -5 darab 2? -10. So kita tulis dekat yang first ni lah. Kemudian -5 darab dengan 0, kita akan dapat 0 dan betul. Dan -5 darab dengan -1, kita akan dapat -6. -5 darab dengan Positif 5. kita akan dapat positif 5 lah. Okay. Kalau agak macam ragu-ragu nak darab kalau ada nombor negatif, kamu tekan je kalkulator Okay, so perhatikan nombor -5 kat luar ni tadi dah tak ada dah sebab dah didarab dengan semua unsur kat dalam ni lah. So sebenarnya tak adalah susah sangat. Kita darab je lah macam biasa. Ikut berapa banyak unsur yang ada, kita darab. Okey, jadi untuk pelajaran yang pertama tadi, kita nak darab matriks dan nombor dah selesai. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Yang kedua tadi, cikgu cakap tadi, yang kedua kita nak buat pengiraan matriks. Kamu mesti boleh buat pengiraan matriks yang melibatkan penambahan, penolakan dan pendaraban. Okey, kita tengok soalan ni soalan yang pertama. Okey, soalan dia nyatakan matriks berikut sebagai matriks tunggal. Maksudnya dia nak suruh kita selesailah ni. Okey, dia nak suruh kita selesaikan. Bukannya janganlah takut dengan perkataan matriks tunggal tu Dia tak ada apa. So dia nak suruh kita selesaikan. Jadi kita tengok soalan dia. Okey, ini adalah suatu nombor dan ini adalah suatu matriks. Kemudian ada operasi tambah, right? Tambah dengan matriks yang lain. Okey, jadi sekarang kita nak selesaikan yang ni. Okey, tapi sebelum tu kita tak boleh terus tambah sebab ada suatu nombor iaitu nombor 4 di luar matriks yang pertama ni. Jadi kita kena buat apa dulu? Kalau ada nombor dekat luar matriks? Darab. Yes, kita kena darab dululah. So kita darab dulu yang 4 dengan matriks yang ada 3, 10 tu. So 4 kat sini, mula-mula kita darab dulu dengan 3. So 4 darab 3 kita akan dapat 12. Kemudian 4 darab 10 kita akan dapat 40. Okey. So perhatikan di sini di sini nombor 4 tu dah tak adalah sebab nombor 4 tu cikgu dah darab dengan unsur kat dalam matriks kat sinilah. Okey. Lepas tu operasi tambah ikut daripada yang atas. Yang matriks 25 ni pun ikut daripada yang atas. Okey, jadi sekarang barulah boleh kita buat penambahan. Okey, so sekarang ni yang nak buat penambahan ni, okey, 12 ni kita nak tambah dengan siapa? Siapa boleh jawab? 2. Dua. Okey, betul. 12. Okey, 12 ni yang cikgu warnakan kuning ni, 12 ni dia mesti tambah dengan unsur yang sepadan dengan dia dekat matrik yang sebelah lagi tu iaitu 2. So 12 ni mesti tambah dengan 2. Kemudian kita ada 40. 40 ni kena tambah dengan 5. So 40 tambah 5.
Jadi kamu pun selesaikanlah 12 tambah 2 kita akan dapat 14. 40 tambah 5 kita akan dapat 45. So dapatlah jawapan akhir dia 14, 45. Okey, jadi mungkin ada yang dah cekap. Okey, dekat sini step ni mungkin dia tak tulis Maksudnya daripada step atas ni dia terus dapat 14, 45 pun boleh. Okey, tapi kalau takut tersilap, kamu boleh buat step ni dululah supaya kamu nampak apa yang nak ditambah Kadang-kadang tersyasyul, biasalah kan. Jadi step ni boleh membantu kamu untuk jawab dengan betul lah. Alright, itu soalan yang pertama Okey, jadi soalan dia biasanya dia keluar macam ni. Sebagai matriks tunggal. Tapi tengok ada tersalah eja ni, tertinggal A. Matriks tunggal sebenarnya Okey, so kalau dia tanya macam ni tak perlu risau. Selesaikan je, tengok kalau ada nombor kat luar, darab dululah macam tu Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey, so ini adalah suatu nombor dan ini adalah suatu matriks. Operasi tolak, okey, ni ada nombor dan ada matriks. Jadi kamu kena selesaikan ni sebagai matriks tunggal. Okey, perhatikan dekat matriks yang pertama ada nombor dekat luar dan matriks yang kedua pun ada nombor dekat luar. Maksudnya sekarang ni dua-dua kamu kena buat apa? Kena tak tolak. Selesaikan. Darab. Kena darab dulu. Betul. So dua-dua ni kamu kena darabkan dulu sebab dua-dua ada nombor dekat luar matriks. Jadi kamu buatlah yang 3 ni. Okey, kamu mesti darab dulu dengan unsur yang pertama tu iaitu -1. So 3 darab -1 kamu akan dapat -3. 3 darab 2 kamu akan dapat 6. Okey, lepas tu 2 pula. 2 kamu akan darab dengan 3. Okey, tulis tolak tu. Okey, 2 darab dengan 3 sama dengan 6. Kemudian 2 darab dengan 6 pula dapat 12. Okey. Sampai takat ni boleh ikut tak? Boleh. Ada apa-apa soalan? Boleh. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu yang akan tanya soalan. Okey, sekarang ni tolak 2 kan? Tolak 2 ni kenapa cikgu tak ambil -2 sekali darab dengan yang dalam ni? Kenapa cikgu ambil yang 2 saja? Sebab itu simbol tolak je. Sebab semua tu kena tolak. Sebab semua tu kena tolak. Dia darab bukan untuk tolak tu. Darab dengan tolak asing. Okey. Okey, sebenarnya macam ni. Okey, kalau kamu ambil sekali dengan tanda-tanda tolak ataupun negatif ni, kamu nak darab dengan dalam, nanti tak adalah operasi kat luar ni. Jadi kamu kena tinggalkan tanda tolak ni, kamu hanya ambil nombor sahaja, darabkan satu persatu. Jadi tanda tolak tu kekal sebagai operasi tolak lah dekat sini. Boleh? Okey. So Boleh. dalam soalan modul kamu ada yang macam ni. Jadi tinggalkan tolak dekat luar, ambil nombor saja untuk didarabkan. Okey, bila kamu dah selesai darab masing-masing kedua-dua matriks, maka tinggal sajalah operasi tolak kat sini. Jadi yang atas tu -3. -3 mesti tolak dengan siapa? 6. -3 kat sini mesti tolak dengan 6 Jangan tolak dengan 12. Dia mesti sama-sama unsur yang sepadan baru kita boleh tolak. So -3 tolak 6 kita akan dapat -9. Okay, good. Kemudian yang dekat atas ni, so yang dekat atas dah selesai, maka yang kat bawah pula 6 kena tolak dengan 12. 6 tolak 12 kamu akan dapat 6. 6 tolak 12. Negatif 6. Negatif 6. 6. So jawapan dia -9, -6. Okay, so far so good. Tak ada susah sangat kan? Senang je. Okay semua boleh? Satu sahaja. Ni contoh-contoh ni insyaAllah boleh faham. Faham dulu tak apa. Nanti lepas tu kita buat latihan Okay. Seterusnya kita akan masuk perkara yang ketiga. Tadi perkara pertama darab dengan satu nombor dengan matriks. Yang kedua kita nak selesaikan matriks tunggal tadi tu.
So kalau ada darab-darab, kena selesaikan dulu darab tu and then baru tambah atau tolak. So 2 perkara dah lah yang kita belajar. Perkara yang ketiga adalah kita nak selesaikan persamaan matriks yang melibatkan pendaraban. Okey, jadi yang ni ada dalam modul kamu lah muka Saya surat. boleh jawab. Lepas tu kan, Ya, memang aku dengki sangat. ya. Ada apa-apa nak tanya ke? Tadi cikgu. Ada. Okey, ingatkan cakap satu-satu. Cikgu, rekod ni akan send kat grup WhatsApp ke sebab line saya slow? Ada, boleh. Cikgu akan send ke grup. Okay. Alright, so kita nak selesaikan persamaan matrik berikut. Okay, ni soalan dia. Okay. Nombor 3. Okay, ni adalah matriks. Matriks ni ada unsur 2, P, 3, negatif 4. Okay, ada operasi tolak 4. Dan ada matriks 5, negatif 3, Q1. Okay, jadi kita nak selesaikan persamaan matriks ni. Okay, dan nak selesaikan persamaan matriks ni, okay, perhatikan dekat luar ada suatu nombor. Jadi bila ada suatu nombor, maksudnya kita kena darab dululah ke semua, darabkan dulu nombor dengan ke semua unsur dalam ni. Jadi kita darab dulu satu persatu. Ni dia bagi sama dengan ni soalannya ada dalam modul muka surat 15. Sambil-sambil tu kamu boleh rujuk lah. Okay. So muka surat 15 Okay, jadi pertama sekali kalau nampak soalan ni kita nak selesaikan, kita kena darabkan terlebih dahulu nombor yang di luar matriks. So nombor 3 ni kita darab dengan 2 darab 1 lah. 3 darab 2 akan dapat 6. And then 3 darab P akan dapat 3P. 3 darab 3 akan dapat 9. Dan 3 darab negatif 4 akan dapat negatif 12. Okay, so kamu dah selesai darab yang tu. And then ada operasi tolak, kita tulis tolak. Nombor 4. Okay, nombor 4 ni kena darab satu-satu juga macam tadi. Okay, darab dengan 5 kita akan dapat 20. 4 darab dengan negatif 3 kita akan dapat, dapat berapa? Cikgu je yang bagi jawapan, kamu pula jawab. 4 darab negatif 3 berapa? Negatif 12. Okey, negatif 12. 4 darab negatif 3, negatif 12. Okey, lepas tu 4 darab Q akan dapat 4Q. Dan 4 darab 1 akan dapat 4. Okay, so daripada ada nombor dekat luar, dah tak adalah sebab kita dah darabkan. Okay, jadi sama dengan ikut yang atas ni lah. Negatif 14, 0, 1, negatif 16. Okay, sekarang ni cuba perhatikan. Dekat soalan ni, okay, dekat soalan ni tadi yang bila kita dah darab, okay, ada tak pemboleh ubah dalam matriks tu? Ada cikgu. Ada. Okay, so yang mana yang kamu nampak tu? Yang mana yang kamu nampak? Ada huruf apa? P dengan Okey, ada huruf P dengan Q. So, soalan minta kita selesaikan maksudnya bila kita soalan minta kita selesaikan, maksudnya dia nak kita cari nilai P dan juga nilai Q. Okey, jadi P ada dekat sini P ni terikat dengan 3P. So, 3P ni dekat sini, jadi kalau kita nak buat operasi tolak kat sini sebab kita nak ambil yang apa, kita nak keluarkan persamaan lah. So 3P dekat sini dia mesti tolak dengan siapa? Negatif 12. 3P mesti tolak dengan negatif 12. Okay, so yang cikgu buat kuning-kuning ni lah. Sebab apa? Sebab 3P ni dengan negatif 12 ni adalah unsur yang sepadan. Dia sama-sama duduk pada baris pertama lajur yang kedua. Jadi 3P hanya boleh tolak dengan negatif 12. Okay, bila 3P tolak dengan negatif 12, sama dengan ni mesti sama dengan yang mana? Kosong. Betul, sama dengan kosong. Okay, jadi 3P tolak negatif 12 sama dengan kosong. Jadi yang cikgu dah buat warna kuning ni kan, keluarkan dia. Keluarkan, so keluarkan jadi macam ni.
Ini 3P, so kita tulis 3P. Ini tolak, so kita tulis tolak. Dan ini negatif 12, jadi kita tulis negatif 12. Sama dengan kosong. Ni sama dengan kosong jadi kita keluarkan dia daripada matrik tersebut. Okay, so bila kita keluarkan, jadi kita bolehlah selesaikan persamaan ni. Okay, jadi kita tengok tolak dengan nombor negatif, tolak dengan tolak akan jadi Tolak. tolak dengan tolak akan jadi tolak Tambah. ataupun tambah. So tolak dengan tolak akan jadi tambah. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Cikgu buat dulu ni pula silap. Okey, macam ni. 3P tolak dengan negatif 12 akan jadi tambah. Sekejap cikgu patah balik. Okey, so 3P tolak negatif 12 sama dengan kosong. Okey, ada lagi satu pun boleh ubah iaitu Q kan dekat sini. So cikgu buat warna pink kat sini. Okey, jadi part Q, Q ni terikat dengan 4 ni. So 4Q. Okey, part Q ni dia berada dalam matriks yang kedua. Jadi kalau pada matriks pertama, siapa yang akan ataupun nombor mana yang akan tolak part Q? 9 So 9 akan tolak dengan part Q. Okey, bila 9 tolak dengan part Q akan sama dengan yang mana? 1. Okey, good. Akan sama dengan 1 kat sini. Jadi kita keluarkan persamaan tu daripada matriks ni. So dia akan jadi 9 tolak 4Q sama dengan 1. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu jawab. 3P, jot down sikit lah buat selesaikan ni. 3P tolak negatif 12 sama dengan kosong, kamu cari sampai dapat P. 9 tolak 4Q sama dengan 1, kamu cari sampai dapat Q. Kamu buat, cikgu bagi masa. Lepas tu, kamu on kamera kamu tunjuk jawapan kamu. Boleh? Harap-harapnya adalah di sisi kamu alat tulis untuk kamu tulis kertas modul kamu tu. Jadi cikgu nak tengok boleh tak kamu selesaikan persamaan ni. Ada yang dah cuba ke? Cikgu, P tu negatif 4 betul ke? Saya tak ada pensil kat sini. Okay, yang lain cuba dulu. Tak nak bagi jawapan lagi. Cikgu yang P tu saya pun dapat negatif 4 juga. P dapat negatif 4. Okay. Siapa lagi dapat negatif 4 ni? Saya. Saya tu Sama siapa? cikgu. Cikgu saya sama. Sama semua ya. Tak dapat cikgu nak nengok-nengok je sebabnya kamu cikgu tak tahu sambil tengah baring ke kan. Jawab ke tidak ke. Okey. So dekat sini 3P tambah 12 lah. Betul? Sama dengan kosong. Cikgu buat dengan pen merah ni Semua nampak? Okey, lepas tu siapa yang kita akan pindahkan dulu? 12. Okey, kita akan pindahkan 12. So 12 ni kita pindah duduk sebelah kosong, dia akan jadi Tolak. Okey, jadi dekat sini kosong tolak 12 Kosong, silap. Color pula. Kosong. Kenapa Cikgu Asyik pilih color orange je ni? Okey. Kosong tolak 12. Jadi yang dekat sebelah kiri tu 3P lah. Okey, tinggal 3P saja. Jadi kosong tolak 12 kita akan dapat negatif 12. Jadi nak dapatkan P mesti negatif 12 bahagi negatif 3. So kita akan dapat P sama dengan negatif 4. Okay, so far so good? Good. Cikgu saya buat cikgu. Oh, Siapa yang cikgu saya buat tu? Putri, Maisara? Okey, bukti. Okey, saya buka Buka. Malu lah, saya malu lah sekejap. Tunjuk kertas kamu tu, modul. Sekejap Nak ke belakang kanan cikgu?
Kan double Ya? tap Kenapa ke belakang kamera? Atas tu pun, atas tu. Oh, Kamu halakan kamera kamu dekat ni, dekat apa modul kamu dekat kamera apa? Apa? Kamera phone kamu tu. Ha? Okey, Mana jawapan? Cikgu nak Ah. tengok ke? Nak tengoklah. Oh, Tak tak betul ke? Siapa yang nak Alah tunjuk sekarang ni? Nana ke? Nana Kristina nak tunjuk? Nana Okey. buat. Okey. Nana ke saya? Kejap. Cikgu nak tengok Nana, lepas tu cikgu nak tengok kamu juga. Nana jangan gerak-gerak kamera tu Nana. Tiga P. Okey. P sama dengan apa? Okey, good. P sama dengan negatif 4. Alright. Maisarah? Ya. Nak tunjuk jawapan Q ke? No. Ha? P. Alamak, saya buat P je cikgu. Buat P je. Okey, bolehlah nak tengok juga. Okay. Where are you? Putri Maisarah. Wait. Ni. Okey, cikgu tak nampak. Okey, cikgu nampak. Okay. Okey, good. Okay, saya tutup Okey, thank you. Betul. So, jawapan dia P sama dengan negatif 4. Okey, sekarang ni yang kita nak tengok yang Q. Q ni macam mana pula ya? 9 tolak 4. Q sama dengan 1. Okey, 9 tolak 4. Q sama dengan 1. Siapa yang kita nak pindahkan dulu? 9 cikgu. Kamu nak pindahkan 9. Okey, so ni 9. Kamu nak pindahkan 9, duduk sebelah 1 lah. Okey, so bila pindah 9, duduk sebelah 1, siapa yang tinggal? Siapa yang ditinggalkan? Negatif 4Q. 4Q. Negatif 4Q ditinggalkan. Okey, so sama dengan kat sini 1. 1 tambah 9 ke 1 tolak 9? Tolak 9. 1 tambah plus 9. 1 tolak 9. Okey. Sebab apa? Sebab dekat sebelah kiri ni, 9 ni dia adalah nombor positif. Jadi bila pindah tempat, dia akan jadi negatif lah. So dia akan jadi tolak 9. Okey, 1 tolak 9 kita akan dapat Negatif 8. negatif 8. Okey, so dekat sini negatif 4Q. Negatif 4Q sama dengan negatif 8. Jadi apakah nilai Q? Q sama dengan negatif 8 bagi. Q sama dengan negatif 8 bahagi negatif 4. Okey, betul. Q sama dengan negatif 8 bahagi negatif 4. Jadi jawapan akhir Q kita akan dapat Negatif 2. Yes, betul tu Syazwina. Syazwina jawab dekat chat. Q sama dengan 2. P sama dengan negatif 4. Okey. Right. Jadi inilah ketiga-tiga perkara yang kita akan belajar malam ni. Dah siap cikgu ajar lah. Okey. So adakah setakat yang cikgu ajar ni kamu boleh ikut atau tidak pendaraban ni yang antara Boleh. boleh So darab macam ni. Lah. Boleh Cumanya- cikgu. Boleh cikgu. Bagus. Mio. Oleh tu boleh tapi. Okey. So Boleh ke? Boleh. okay, good. Dalam kita nak mendarab matriks dengan nombor ni, dia ada darab yang biasa, lepas tu ada darab, lepas tu kena pula ada tambah atau tolak, and then ada pula kena selesaikan persamaan. Okay, so selesaikan persamaan ni macam ni lah. Ada pun boleh ubah, jadi pun boleh ubah ni kita kena selesaikan sampai dapat nilai. So dalam tajuk matriks ni kita jumpa balik persamaan linear. Okay, so walaupun dah lepas semester 3 kamu dah belajar persamaan linear, tapi dalam semester 4 ni dalam tajuk matriks kita jumpa balik persamaan linear. Jadi kena ingat-ingat baliklah apa masalah-masalah kamu dalam persamaan linear. Ingat bila tolak dan tambah, bila pindah tempat, semua tu kamu kena ingat lah. Alright. Okay. Jadi bila dah kembali kepada slide utama ni, jadi maksudnya cikgu dah selesailah untuk malam ni perkara nombor 4, iaitu pendaraban matriks dengan suatu nombor. Okay? Right. So ni jumpa dalam video seterusnya ni bukanlah. Okay, itu untuk malam ni pendaraban
suatu matriks dengan suatu nombor. Okey, so cikgu nak buka modul sekejap. Okay, kalau kamu ada yang ada modul dengan kamu tu, kamu tengok sekejap. So, untuk tajuk malam ni, cikgu nak kamu selesaikan latihan. Okey, modul. Sana tengah loading ni, nak tunjuk modul matriks kamu. Okey, ada yang dah siap semua ke? Maklumlah kot-kotlah ada yang advance ke. Okey, so ini modul kamu yang pendaraban suatu matriks dengan suatu nombor ni dalam modul kamu ni dekat muka surat 11. Jadi dekat muka surat 11 ni dia ada nota lah dia tak ada latihan dia macam nota, dia tunjuk macam mana nak buat semua. So kamu boleh baca. Okey, muka surat 12 pun sama, dia tunjukkan macam mana. Ada jugalah satu soalan macam tu. Okey, cikgu nak bermula daripada lembaran kerja 4 muka surat 13. Dekat sini cikgu dah ada tulis ni untuk kelas malam. Semalam cikgu ada buat kelas jugalah dengan pelajar Kosmet. Jadi depa dah buat dah lah latihan ni. So, cikgu nak untuk hari ni, malam ni punya kelas, cikgu nak kamu selesaikan latihan lembaran kerja 4. Okay, yang selesaikan pendaraban ni, muka surat, lembaran kerja 4 ni muka surat 13 So kamu selesaikan satu muka surat ni lah. Kamu kena selesaikan Okay, yang ni yang cikgu buat ada tak buat ni. Yang ni cikgu tunjuk contoh je dengan kelas semalam. Tapi kamu kena buat semualah ni, kena lengkap Okay, muka surat 14 ni, dia agak complicated bukan sebab apa. Sebab ada banyak nombor Dalam soalan sebenar, dia tak adalah sebanyak atau serumit ini. Jadi kalau kamu nak skip dulu soalan muka surat 14, tak ada masalah lah. Kalau nak buat pun okey. Okey, tapi untuk malam ni cikgu nak muka surat 13 yang ni dan juga muka surat 15 yang ni yang kamu kena buat. Muka surat 15 ni adalah selesaikan persamaan matriks yang ada pemboleh ubah. So di mana pemboleh ubah tu kamu kena keluarkan dulu. Tapi untuk keluarkan ada suatu nombor kat luar matriks, kamu kena selesaikan dulu dengan darab and then kamu keluarkan persamaan tu dan selesaikan sehingga dapat nilai pemboleh ubah. Okay? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada cikgu. So cikgu nak macam ni latihan kamu untuk hari ini punya kelas, buat muka surat 13 dan 15. Bila dah siap, okay, PM cikgu. Alright, thank you Putri Maisara. So far okay, tak ada apa-apa cikgu. Okay. Bila dah siap, kamu send dekat cikgu untuk cikgu semak. Okay, kamu kena buat lah. Boleh tak? Hari tu cikgu bagi quizzes, ada yang buat, ada tak buat. Jadi yang ni yang modul ni tak ada masalah lah kalau tak boleh buat pun. Sebab kamu buat je dekat kertas kamu and then yes, boleh. Kalau ada masalah, tanya cikgu Mio. Dan semua yang lain. Okay, jadi untuk hari ni, tak payah banyak-banyak dululah. Cikgu ajar yang tu dulu. Okay, kamu selesaikan. InsyaAllah minggu depan, nanti cikgu beritahu kalau ada nak buat kelas. Okay, jadi minggu depan, kalau ada kelas, cikgu nak kamu siapkan dulu latihan malam ni. Dan juga, kita akan sambung ke kuliah yang berikutnya. Tajuk matriks. Iaitu perkara yang kelima pula lah. Yang ni perkara keempat kan. Perkara yang kelima iaitu pendaraban antara dua matriks. Cikgu sangat alu-alukan kalau kamu ada baca dulu ataupun study dulu sebelum kita mula kelas pendaraban antara dua matriks. Okay, boleh So sebelum kita bersurai, sebab kelas kita setakat ni sajalah. Sebelum kita bersurai, ada apa-apa yang kamu nak cakap ataupun nak tanya? Tak ada apa. Tanya. Mio tanya, bila kelas bermula? Minggu depan lah pula. Nanti cikgu beritahu. Ya, Putri Maisarah ada apa? Cikgu, ya kenapa? Putri Maisarah, on je mic. Ada apa-apa nak cakap ke? Cikgu, Ya. 4B tu macam nak buat? 1/2 4B? tu kena convertkan ke? Jadi Tak perlu. 4B tu kamu nampak tak cikgu paparkan ni? Saya screenshot je. Jangan screenshot.
Okey. Kena buat sendirilah, cik. Oh. Tapi Atas, macam ni lah, atas, darat bawah, macam bawah. biasa. Okay, darat macam Ha. biasa. 1/2 darat -8, kamu tekan je kalkulator. Tapi kalau kamu faham 1/2 tu, 1/2 tu setengah. Setengah daripada -8 mesti -14. Setengah daripada 14 mesti 7. Ataupun kalau susah sangat kamu tekan kalkulator. Lepas tu setengah daripada N dia akan jadi N/2 macam ni lah. 1/2 darab N kan dia akan jadi N/2. Tulis je N/2 tu. Boleh? 1/2 darab N tu maksudnya N tu darab dengan 1 dekat atas jadi N/2. Macam tu. Okey. Sempat ke tak screenshot tu? Tapi selesaikan sendirilah. Okey. Okey, cuba lepas tu hantar dekat cikgu tau. Jangan tak buat pula. Okey. Alright. So kita berhenti setakat ini saja dulu. Cikgu ucapkan terima kasih sebab sudi hadir kelas cikgu. Dan cikgu juga doakan supaya kamu dipermudahkanlah urusan untuk jawab soalan latihan untuk kelas malam ni. Okey. Kalau ada tak faham boleh tanya cikgu, tak ada masalah. Macam kelas lain pun ada yang PM cikgu tanya itu ini tak apa Okay, so walau kat mana pun kamu berada, harap kamu jaga diri baik-baik. InsyaAllah kita jumpa di kelas yang akan datang nanti cikgu akan beritahu. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, kamu boleh keluar daripada kelas Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Bye.